Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.31 April, anda bersama saya Fatin Halimah Yusof. Tajuk utama tengah hari ini. 3 beranak ditemui rentung dalam kebakaran di Langkawi. Juga warga Vietnam dipenjara 40 bulan atas pertuduhan alternatif cederakan Jong Nam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak 6 tahun maut setelah rumah didiami mereka di perkampungan nelayan dekat Bukit Malut, Langkawi musnah dalam kebakaran pagi tadi. Bomba sebelum itu menemui mayat Muhammad Nahar Suhaimi, 39 tahun, di ruang tamu rumah terbabit. Manakala mayat Muhammad Naufal bersama ibunya, Nur Suhaila Ahmad, 41 tahun, ditemui di dalam bilik air. Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Langkawi, penguasa bomba Muhammad Fazullah Muhammad Nur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 7 pagi tadi dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Persiaran Putra dikejarkan ke lokasi. Difahamkan pada awalnya bomba telah dimaklumkan jiran, tiada siapa dalam rumah ketika kejadian berlaku kerana mangsa dipercayai keluar ke laut. Bagaimanapun, menurut Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintendent Muhammad Iqbal Ibrahim, sebaik kerja-kerja pemadaman selesai, bomba menemui mayat ketiga 3 beranak itu. Dan selepas membuat pemeriksaan, dapati ada 3 body lah rentung dalam rumah ni yang kita percayai ahli keluarga lah. Ahli keluarga, di mana seorang tu lelaki berada di ruang tamu, bahagian ruang tamu, dan manakala wanita dan juga budak kecil berada di ruang bilik air, di bilik utama. Kemungkinan terperangkap semasa kejadian untuk melarikan diri. Dan rentung tu berapa peratus? Oh, ini boleh kata 100% ni. Kalau untuk yang lelaki tu 100% memang dah tak nampak lagi features lagi. Dan untuk perempuan tu adalah dalam 80 boleh kata kan. Kita boleh kata 80 masih nampak fizikal lagi. Setakat ini, polis dan pasukan forensik JPPM masih melakukan siasatan lanjut. Ketiga-tiga mayat dibawa ke Hospital Langkawi untuk bedah siasat. 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Wanita warga Vietnam, Doan Ting Huang, dijatuhi hukuman penjara 3 tahun 4 bulan atas pertuduhan alternatif menyebabkan kecederaan kepada abang pemimpin Korea Utara Kim Chol atau Kim Jong Nam dengan menggunakan bahan berbahaya 2 tahun lalu. Ia setelah pertuduhan terhadap wanita berkenaan yang sebelum ini didakwa membunuh Jong Nam dipinda kepada tuduhan yang lebih ringan iaitu mencederakan mangsa. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azmi Arifin membuat keputusan meminda pertuduhan bunuh terhadap wanita itu mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kepada pertuduhan alternatif mengikut Seksyen 324 Kanun Kesesaan iaitu dengan sengaja menyebabkan kecederaan. Seksyen 324 memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Dewan 30 mengaku bersalah atas pertuduhan alternatif itu. Mahkamah menangguhkan prosiding sebelum menjatuhkan hukuman terhadap wanita itu yang diwakili Peguam Hisham Teh Poh Tek. Wanita warga Vietnam itu dituduh melakukan kesalahan itu di Balai Berlepas Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 pada jam 9 pagi 13 Februari 2017. 11 Mac lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam melepaskan tanpa membebaskan Siti Aisyah, 26 warga Indonesia daripada pertuduhan membunuh Kim Chol. Sebelum ini, mereka didakwa bersama 4 lagi yang masih bebas membunuh Jong Nam, 45 tahun, mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM menahan 3 individu dalam serbuan untuk mengekang penyalahgunaan media sosial. Dalam satu kenyataan, Ketua Bahagian Penguatkuasaan dan Siasatan SKMM, Datuk Muhammad Syafiee Harun berkata, semua individu ditahan atas kesalahan menghantar kandungan jelik dan video seks serta lucah melalui aplikasi WhatsApp dengan sistem pesanan ringkas SMS dengan niat mengganggu dan menyakitkan hati orang lain. Dalam serbuan itu, sejumlah 16 barang kes berupa kad SIM, kad memori, telefon bimbit, cekra keras luaran dan komputer riba dirampas. Turut ditemui gambar-gambar lucah dan video seks berkaitan dengan kes yang disiasat. Operasi serbuan tertumpu kepada 4 lokasi di Bangi, Shah Alam, Kuala Lumpur dan Cameron Highlands. Serbuan terbaru dibuat selepas SKMM menerima aduan daripada orang ramai dan menyusul hanya seminggu selepas serbuan sama dijalankan di 11 lokasi di beberapa buah negeri. Kita ke perkembangan Dewan Rakyat. Antara isu yang disentuh hari ini antaranya keperluan kerajaan untuk membina tembok sempadan Malaysia-Thailand serta mewujudkan jaminan perkhidmatan kesihatan bagi menjaga kebajikan atlet negara. Dan untuk laporannya, kita terus bersama rakan setugas Nur Syuhada Marzuki di Parlimen. Silakan Syuhada. Terima kasih Fatin Hamimah di Sri Pentas. Kerajaan sentiasa memberi perhatian khusus terhadap keperluan bagi sebarang cadangan pembangunan baharu termasuk menaik taraf tembok, pagar serta sistem pengawasan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail berkata, usaha secara bersepadu melalui mekanisme kerjasama kedua-dua buah negara turut dilaksanakan bagi membantras jenayah rentas sempadan. Kawalan keselamatan dan aset-asetnya yang membantu agensi melaksanakan tugas juga turut diberi perhatian serius oleh agensi dan jabatan yang ditugaskan di sempadan bagi memastikan kedaulatan dan integriti wilayah kekal terpelihara daripada sebarang pencemburuan dari luar. Kerana kita tahu bukan saja antara apa yang dikatakan integriti kawalan sempadan kita, namun ada juga kita usaha secara sepadu terselaras dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama AM sempadan Malaysia-Thailand, Malaysia-Thailand General Border Committee, GBC ni, Maltai. Tambah beliau, pembinaan pagar sempadan atas garisan antara Malaysia dan Thailand telah dipersetujui bersama kedua-dua negara dalam mesyuarat ke-25 Land Boundary Community Maltai yang dipengerusikan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPAM. Majlis Keselamatan Negara MKN akan menyelaras spesifikasi teknikal cadangan pembangunan tersebut berdasarkan keperluan strategik negara dan indikasi keuangan yang terlibat. Peruntukan undang-undang sedia ada memadai untuk menangani kes menghina institusi beraja di negara ini terutama di media sosial. Menurut Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang khas untuk melindungi institusi beraja seperti negara jiran Thailand. Setakat hari ini kita tidak lagi berbincang sama ada keperluan suatu akta macam di Thailand yang disebutkan oleh Yang Berhormat Cameron Highland ada undang-undang khas untuk raja-raja seperti Le Majesty yang disebutkan tadi. Peringkat kita belum fikir sesuai, tetapi peruntukan yang ada dalam akta hasutan itu kita akan teliti dan ada cadangan untuk kita masukkan di bawah kanun keseksaan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Cameron Highlands, Ramli Muhammad Nur. Jelas Tan Sri Muhyiddin dalam tempoh hampir 7 tahun, 97 kes berkaitan disiasat polis dan daripada jumlah itu, 11 individu telah didakwa di mahkamah. Dewan juga dimaklumkan bahawa kerajaan pada Februari lalu meluluskan skim kesihatan atlet kebangsaan di mana atlet dan bekas atlet negara akan menikmati kemudahan perubatan yang sama seperti penjawat awam. Timbalan Menteri Belia dan Sukan berkata ia juga jaminan perkhidmatan kesihatan yang julung kali ditawarkan kepada atlet dan bekas atlet secara sistematik. Dan saya ingin bertanya sama ada kementerian bercadang untuk memperkenalkan satu skema
pension seperti untuk penjawat awam biasa untuk semua bekas atlet yang telah pun menyumbang kepada tahap sukan negara dari bukan saja atlet negara juga atlet negeri. Sukacita juga saya memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa pada bulan Februari 2019, Kabinet telah meluluskan skim kesihatan atlet kebangsaan di mana atlet negara dan bekas atlet negara akan menikmati kemudahan perubatan yang sama seperti penjawat awam. Ini adalah julung kali jaminan perkhidmatan kesihatan ditawarkan kepada atlet dan bekas atlet secara sistematik. Tambahnya, pada tahun ini kerajaan meluluskan peruntukan berjumlah RM3 juta kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP untuk terus memberikan perkhidmatan kebajikan kepada bekas atlet kebangsaan. Jelas beliau, sejak Julai 2018, Kementerian sedang memperkukuhkan dan memperkembangkan lagi peranan YAKIP dan Majlis Sukan Negara MSN bagi memastikan kebajikan atlet dan bekas atlet terjaga. Dengan itu, sekian sahaja laporan dari Parlimen. Sidang Dewan berhenti rehat dan akan meneruskan persidangan perbahasan jam 2 petang ini. Kembali ke Sri Pentas dengan rakan satu setugas untuk laporan selanjutnya. Baik, terima kasih Syuhada langsung dari Parlimen. Seterusnya, lift dan eskalator didakwa tidak berfungsi hampir setahun sehingga menyusahkan pengunjung selain beberapa infrastruktur gagal diselenggara dan semakin terabai. Itu keadaannya hasil tinjauan di Putrajaya Central yang menjadi hub pengangkutan awam dan pintu masuk utama ke pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Untuk perinciannya, kita berlintas langsung bersama Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin dan Sarah Abdullah untuk segmen dari Putrajaya. Teruskan dengan laporan anda. Terima kasih Fatin. Di Sri Pentas, Putrajaya Central yang terletak di Presin 7 mula beroperasi pada tahun 2002 sebagai hub pengangkutan awam untuk kawasan Putrajaya, Cyberjaya, Dengkel dan Sepang. Pelbagai perkhidmatan disediakan iaitu stesen rangkaian kereta api ekspres ERL, perkhidmatan bas dan teksi serta kemudahan park and ride. Dan dijangka menjelang 2022, Putrajaya Central akan menjadi penghubung kepada transit aliran masa MRT laluan Sungai Buloh, Serdang, Putrajaya. Selain itu, perkhidmatan bas ulang-alik percuma ke Hospital Putrajaya dan Institut Kanser Negara juga disediakan. Kios-kios makanan dan minuman juga tersedia. Perancangan asal Putrajaya adalah menjadi bandar mesra pengangkutan awam. Bagaimanapun dengan prasarana dan kemudahan tidak diuruskan dan diselenggara dengan baik, ini memberi isyarat bahawa imej pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang dikatakan bakal menjadi satu daripada hub pengangkutan darat utama negara akan terjejas. Sarah? Iwan, tinjauan kami di Putrajaya Central semalam mendapati banyak kemudahan infrastruktur yang tidak diselenggara. Lift dan eskalator tidak berfungsi dan di satu arah situ ada 3 lift keseluruhannya dan hanya sebuah sahaja yang berfungsi. Namun ia terletak jauh dari bahagian masuk ke platform ERL dan secara jujurnya saya tidak dapat membayangkan kesusahan yang dihadapi bukan sahaja oleh pengunjung yang membawa bagasi yang besar dan berat, tapi bagaimana pula keadaan warga emas ataupun orang kelainan upaya OKU yang mahu menggunakan perkhidmatan di sini di mana mereka perlu jalan jauh ataupun menggunakan tangga. Selain itu, didapati persekitaran di Putrajaya Central yang seperti Wan cakap tadi selaku hub pengangkutan awam juga kurang meriah. Tidak banyak gerai dibuka, banyak ruang dan lot kosong yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya dan kelihatan terbengkalai. Kemudahan kerusi urut disediakan tapi juga tidak berfungsi. Dan satu lagi yang menarik perhatian kami, ada beberapa kawasan di Putrajaya Central ini yang diletakkan baldi untuk menakung air kerana atap bocor hingga kan ada tumpahan air di lantai yang tidak dibersihkan juga. Perkara sebegini tidak boleh dipandang ringan kerana ia membahaya kepada pengunjung yang datang terutamanya kepada kanak-kanak. Dan sewaktu tinjauan dibuat semalam ia bukan pada waktu hujan. Jadi saya rasa jika pada waktu hujan ataupun ribut pastinya keadaan bocor itu lagi teruk hingga mungkin mengakibatkan banjir di kawasan itu. Dan juga lokasi Putrajaya Central ini juga terletak bersebelahan dengan pembinaan projek MRT. Jadi kami lihat ada banyak kawasan masuk ke projek MRT yang tidak ditutup dengan rapi dan sebenarnya boleh diakses oleh orang ramai. Dan selain itu laluan yang menghubungkan Putrajaya Central dengan lokasi drop off penumpang juga tidak diurus dengan baik dengan jalan lecak mungkin akibat tempias hujan dan kami lihat ada juga 2 CCTV di laluan itu namun ia juga tidak berfungsi.
Ya Sarah, meskipun terminal ini diswastakan, namun Perbadanan Putrajaya selaku kerajaan tempatan perlu campur tangan atau ambil perhatian kerana ia akan mencemarkan imej Putrajaya sebagai bandar terancang di Malaysia. Itu sahaja yang boleh kami kongsikan bagi segmen dari Putrajaya minggu ini. Saya Wan Zarul Azri Wan Muhammad Sudin. Dan saya Sarah Abdullah kembali semula bersama Fatin di studio. Silakan. Baik, terima kasih Wan Zairul dan juga Sarah. Selamat bertugas. Baik, berniaga sambil beramal itu pendekatan yang diketengahkan Purpose Malaysia dalam membantu golongan sasar meluaskan perniagaan, dan sasaran ini khusus kepada usahawan yang kurang berkemampuan serta golongan ibu tunggal bagi melariskan produk yang dihasilkan mereka. So it's not necessary just for profit maximizing. Memang social enterprises atau social entrepreneur dia buat profit, tetapi profit itu juga menjurus kepada impact kepada kemasyarakatan ataupun kepada environment jugalah. So that's a blend of combination of business and also charity. So digabungkan together jadilah social enterprises. Setakat ini hanya 20 usahawan dari Kuala Lumpur berdaftar di bawah perniagaan berkonsepkan perniagaan sosial itu. Jelas Wan Dazrik, sejak mengikuti Purpose Malaysia, usahawan mampu meraih pendapatan 2 kali ganda. Dan sepanjang 5 hari karnival jualan di sebuah pusat beli belah di Kuala Lumpur, hasil keseluruhan yang diperoleh sekitar RM12,000. Pihak kerajaan, termasuk saya sendiri sebagai ahli parlimen, perlu memberikan penekanan dan saya harapkan lebih banyak bantuan boleh diberi sama ada dalam bentuk sokongan geran ataupun fasiliti kepada keuangan agar lebih ramai mereka yang ingin mencebur dalam bidang usahawan sosial. Aliran keluar dana bersih asing Malaysia merekod RM1.35 bilion bagi suku pertama 2019. Angka ini berbanding aliran masuk dana bersih pada RM2.2 bilion direkod tempoh sama tahun lalu sebelum pilihan raya umum PRU ke-14 negara. Menurut cabang penyelidikan MIDF Malaysia, negara yang alami aliran keluar dana tertinggi selepas Thailand yang mencecah lebih daripada RM1.6 bilion di kalangan 4 negara ASEAN yang dikaji bagi suku pertama 2019. Dalam laporan mingguan aliran dana MIDF, pelabur menjual RM162.1 juta ekuiti tempatan minggu lalu. Langkah itu seiring tindakan pelabur untuk memindahkan dana ke aset berisiko rendah berikutan jangkaan satu kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat. Kaunter perbankan menyaksikan minat dagang tertinggi di kalangan pelabur asing minggu lalu. Kaunter yang menyaksikan aliran masuk dana tertinggi adalah Maybank, Hong Leong Bank dan MyEG. Kaunter yang alami aliran keluar dana tertinggi pula adalah Petronas Chemicals, Public Bank dan RHB. Dunia mereka dikelilingi sampah. Mencari sisa sampah untuk makanan. Masa depan kanak-kanak Malap tidak dapat ke sekolah. Kadang-kadang kalau saya turun dari rumah sampai saya menangis sampai pergi sampah. Pasal anakku dari sekolah, palis-palis kami mati sama mamaknya. Saya paling piara dirang. Saksikan laporannya dalam Ado Rakyat Selasa dan Rabu ini, Buletin Utama TV3. Saya dengan Datuk Siti tengah letak kereta. Dengan 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Up 32 megapiksel, kamera depan terangkat. Vivo. Laporan antarabangsa. Pemimpin Arab akan memohon Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk mengadakan satu resolusi berhubung langkah Amerika Syarikat mengiktiraf kedaulatan Israel di Bukit Golan. Liga Arab turut berjanji untuk menyokong penduduk Palestin dalam usaha menubuhkan sebuah negara Palestin. Menyentuh isu Bukit Golan, Setiausaha Agung Liga Arab Ahmad Abdul Ghaid mengakui Amerika Syarikat adalah kuasa tentera yang ekonomi terbesar di dunia.
Namun beliau menegaskan keputusan Washington tidak mempunyai sebarang nilai kerana semua anggota UNSC termasuk 4 daripada ahli tetapnya tidak mengiktiraf keputusan itu. Walaupun pemimpin Arab bergelut dengan persengketaan Teluk Arab, perbezaan pendirian berhubung pengaruh serantau Iran, peperangan di Yaman dan pergolakan di Algeria dan Sudan, mereka bersatu hati mengutuk langkah Amerika Syarikat mengiktiraf kedaulatan Israel ke atas Bukit Golan. Sebelum ini, Majlis Kerjasama Teluk GCC menyatakan rasa kesal dengan tindakan Trump kerana ia menjejaskan peluang untuk mencapai keamanan yang saksama dan komprehensif. Kerajaan Syria juga berikrar untuk mendapatkan semula wilayah terbabit dari Israel. Baik, bagi mengetahui perinciannya, kita bersama wartawan dari Meja Antarabangsa Azrin Abra yang memantau perkembangan ini. Baik Azrin, apa yang boleh kita jangkakan selepas sidang kemuncak ke-30 Liga Arab yang berlangsung di ibu negara Tunisia? Ya, Fatin, dalam satu kenyataan selepas sidang kemuncak tersebut, pemimpin Arab menekankan sokongan penuh mereka untuk hak Syria ke atas Bukit Golan. Pemimpin Arab turut menegaskan keamanan dan kestabilan di Timur Tengah bergantung kepada penyelesaian kepada konflik Israel-Palestin selama beberapa dekad. Mereka turut menyatakan kesungguhan mereka untuk meneruskan usaha untuk menyambung semula perundingan damai antara Israel dan Palestin. Menteri Luar Tunisia yang menyampaikan kenyataan terakhir di sidang itu menyeru konflik berterusan di dunia Arab tidak boleh diterima sama sekali dan pendamaian Arab adalah titik permulaan kestabilan di rantau itu. Bagi menyelesaikan konflik berdasarkan inisiatif keamanan Arab tahun 2002, Liga Arab menawarkan untuk mengiktiraf Israel sebagai balasan untuk pengunduran penuh dari wilayah yang diduduki dalam perang 1967 termasuk Bukit Golan, Baitul Maqdis Timur dan Tebing Barat. Difahamkan juga Kesatuan Eropah turut menolak pengiktirafan tersebut di sidang kemuncak itu. Wakil tinggi EU bagi hal ehwal luar dan dasar keselamatan ketika bercakap di sidang kemuncak itu berkata EU kini berusaha untuk mencapai satu penyelesaian politik bagi krisis itu yang selaras dengan resolusi Majlis Keselamatan PBB. Baik Azrin, mungkin boleh kongsikan juga lebih lanjut apakah antara kepentingan dan konflik di Bukit Golan ini? Adakah pengiktirafan ini dianggap sah? Baiklah Fatin, seperti yang kita sedia maklum, Bukit Golan ditakluki sebahagian besar oleh tentera Israel yang dirampas secara haram ketika Israel melancarkan Perang 6 Hari pada tahun 1967. Rampasan itu bertujuan meluaskan sempadan Israel dan mewujudkan zon penampan terhadap Syria. Meskipun tidak menguasai keseluruhan kawasan Bukit Golan, namun Israel mengawal titik strategik yang menyediakan kawasan pemantauan yang luas ke atas Syria. Sehingga kini, rejim Zionis menganggap ia bukan satu bentuk tindakan keganasan. Nyata ini jelas menyalahi undang-undang antarabangsa dan terdapat 3 resolusi yang turut mengharamkan tindakan Israel ini. Pertama, resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSCR pada tahun 1967, kedua pada tahun 1973 dan berikutnya pada tahun 1981. Ketiga-tiga resolusi ini jelas menyebut arahan pengunduran tentera Israel dari wilayah yang ditawan itu. Dan kini rejim Israel sama dengan sikapnya dalam banyak isu terus melanggar konsensus dan undang-undang antarabangsa dengan membawa Amerika Syarikat mengiktiraf Bukit Golan sebagai milik mereka. Baik, terima kasih Azrin langsung dari Meja Antarabangsa. Seterusnya, kemenangan Parti Pembangkang dalam pilihan raya tempatan di Turki disambut baik penduduk. Parti Pembangunan dan Keadilan AKP yang diterajui oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan kalah teruk dalam pemilihan itu. Menurut Parti Republikan Rakyat CHP, parti berkenaan meraih kemenangan di Ankara dan mengekalkan penguasaan di kubu kuatnya di Izmir. Calon parti CHP Mansur Yavaş yang berjaya merebut kerusi Ankara dijangka dilantik sebagai Datuk Bandar.
Parti pembangkang itu turut menyangkal dakwaan Erdogan bahawa AKP berjaya menguasai Istanbul selepas mendahului menerusi kelebihan undi yang agak tipis. Kekalahan AKP di Ankara menjadi tamparan hebat kepada Erdogan kerana ia menandakan sokongan terhadap beliau semakin merosot. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, perebutan gelaran juara Liga Perdana Inggeris di antara Liverpool dan Manchester City semakin hangat apabila saling bertukar-tukar posisi selaku pendahulu. Terbaru, Liverpool kembali berada di puncak Liga selepas cemerlang mengatasi Tottenham 2-1 sekaligus mengumpul 79 mata selepas 32 perlawanan. Chelsea tidak ketinggalan memberi tekanan kepada kelompok 5 atasan Liga selepas cemerlang menewaskan Cardiff 2-1 di tempat lawan. Beraksi di Stadium Anfield, Liverpool yang berdepan misi wajib menang terus menghidupkan peluang menjelang trofi Liga Perdana Inggeris terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Roberto Firmino pada minit ke-16. Bagaimanapun, permainan kembali seimbang pada babak kedua apabila Tottenham berjaya menyamakan kedudukan 1-1 hasil jaringan Lucas Moura minit ke-70. Ketika ramai menjangkakan Liverpool akan berduka, tandukan Mohamed Salah pada minit-minit akhir permainan berjaya mengubah kedudukan kepada 2-1 apabila penjaga gol Spurs Hugo Lloris gagal menampan kemas bola dan lebih dramatik Toby Alderweireld menjaringkan gol ke gawang sendiri sekaligus membolehkan Liverpool meraih 3 mata penuh dan kembali di puncak Liga. Sementara itu, di Stadium Cardiff City, Loftus-Cheek muncul wira Chelsea apabila menjaringkan gol kemenangan pasukannya pada minit-minit akhir permainan. Chelsea menewaskan Cardiff 2-1 selepas Cesar Azpilicueta mencetak gol pada minit ke-84 dan Loftus-Cheek minit ke-90 dan gol sagu hati Cardiff disumbangkan oleh Victor Camarasa pada minit ke-46. Buletin 1.30 berakhir di sini.